Menarik hari ini, Zahid arah semua kementerian turun beri bantuan mangsa banjir. Puan persoal Tun M sindir SPRM kerana sita menara Tun Daim. Rafizi nafi padu kaut keuntungan. Menteri Besar Kedah dakwa ada pihak dengki dengan populariti beliau di TikTok. Nik Nazmi tuntut permohonan maaf terbuka dari Cikgu Bart. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani, bersama saya Mirakilah dalam Netstep News edisi tengah hari Khamis 28 Disember 2023. Jangan lupa untuk subscribe YouTube Netstep TV dan follow Facebook Netstep Malaysia. Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi mengarahkan semua kementerian memberikan bantuan kepada mangsa banjir kerana kebajikan rakyat menjadi keutamaan tanpa mengira fahaman politik. Pengerusi Jawatankuasa Pengurusan Bencana Kebangsaan itu berkata, dana diperuntukkan kepada semua negeri yang dijangka mengalami bencana banjir dan pusat pemindahan banjir ditubuhkan untuk menampung lebih 2 juta mangsa pada musim tengkujuh. Katanya beliau telah memastikan persiapan awal dan meminta semua agensi untuk dilengkapi sebaiknya serta memberikan bantuan kepada mangsa banjir di negeri-negeri yang terjejas. Sementara itu, beliau berkata bekalan penting disediakan di semua pusat pemindahan sementara dan maklumat diselaraskan dari peringkat daerah ke persekutuan supaya menerima maklum balas yang cepat. Ujar beliau, Putrajaya telah memperuntukkan 323.63 juta kepada Jawatankuasa Bencana Negara untuk kegunaan di 160 daerah. Selain itu, Ahmad Zahid juga berkata, Kerajaan Persekutuan bekerjasama dengan kerajaan negeri serta pentadbiran daerah kerana ia merupakan satu usaha kolektif. Beliau menekankan bahawa politik perlu ditinggalkan apabila nyawa sedang dipertaruhkan. Ahli Majlis Tertinggi UMNO, Datuk Puak Zarkashi menyoal sama ada gesaan bekas Perdana Menteri sebanyak 2 kali Tun Dr. Mahathir Mohamad agar semua yang bergelar Tun disiasat merupakan satu sindiran atau tersinggung. Beliau mempersoalkan apakah Tun Mahathir menyindir SPRM kerana menyita menara ilham milik Tun Daim atau Tun M tersinggung. Semalam, Dr. Mahathir menyatakan persetujuan agar semua individu yang memperoleh darjah kehormat Tun turut disiasat sekiranya mereka tidak dapat menjelaskan bagaimana mereka memperoleh kekayaan. Menurut beliau, kaedah itu juga untuk membanteras rasuah. Dr. Mahathir membuat kenyataan tersebut menerusi media sosial susulan pengesahan Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia bahawa mantan Tun Daim Zainuddin sedang disiasat. Untuk rekod, Tun Daim pernah menjadi Menteri Kewangan di bawah pentadbiran Dr. Mahathir. Dalam pada itu, Puak turut mengkritik SPRM yang didakwa cenderung untuk melakukan pendakwaan dahulu dan siasat kemudian. Rafizi Ramli menafikan sekeras-kerasnya inisiatif Pangkalan Data Utama PADU dibangunkan semata-mata untuk mengaut keuntungan. Menteri Ekonomi itu berkata, PADU dibangunkan sepenuhnya oleh penjawat awam dari 3 agensi utama iaitu Kementerian Ekonomi, Jabatan Perangkaan dan Unit Pemodenan Tadbiran dan Perancangan Pengurusan Malaysia serta melibatkan kerjasama semua agensi lain. Katanya penjawat awam membangunkan PADU menggunakan peruntukan sedia ada dan segala infrastruktur yang telah ada tanpa perlu membuka tender baru kepada pihak swasta. Justru ia tidak melibatkan perbelanjaan tambahan seperti yang selalu berlaku setiap kali ada sistem baru yang diperkenalkan kerajaan. Jelasnya, sistem itu juga dibangunkan dalam tempoh masa yang sangat singkat iaitu 7 bulan dari Mei 2023 hingga Disember 2023 sekaligus mengatasi pelaksanaan projek-projek sistem yang dikendalikan oleh pihak swasta sebelum ini dari segi keupayaan menyiapkan sistem untuk keperluan kerajaan dan rakyat dalam tempoh yang begitu singkat. Selain itu, Rafizi berkata, PADU tidak akan melibatkan pembayaran setiap tahun kepada penyedia sistem pihak swasta seperti yang selalu berlaku kerana ia dibangunkan sepenuhnya oleh penjawat awam dan milik kerajaan sepenuhnya. Rafizi memaklumkan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim akan meluncurkan PADU
pada 2 Januari 2024. Jelasnya, padu akan dibuka selama 3 bulan untuk semua warga negara mengesahkan dan mengemaskini data sosioekonomi mereka. Tindakan Datuk Seri Sanusi Mak Noor mendekati pelbagai lapisan masyarakat menerusi TikTok kebelakangan ini bukan menjadi suatu kesalahan selagi tidak menyalahi perundangan atau agama. Malah, Menteri Besar Kedah itu mendakwa ada pihak yang tidak senang apabila namanya popular di media sosial khususnya di TikTok. Baginya, tidak salah untuk memanfaatkan setiap ruang di media sosial kerana ia mempunyai pengaruh yang besar. Katanya ia perkara remeh sahaja jika dibandingkan isu Ashabul Kahfi, pemuda Al-Kahfi yang dikaitkan dengan Perdana Menteri. Ketua Pengarah Pilihan Raya Perikatan Nasional itu menyifatkan netizen pro-kerajaan perpaduan sengaja mencetuskan isu remeh berkaitan dirinya bagi menutup isu yang lebih besar. Menurutnya, ada pihak yang gusar apabila beliau berjaya menembusi pasaran sebesar TikTok yang mempunyai pengikut yang ramai. Baru-baru ini, seorang pendakwah selebriti membuat teguran terbuka terhadap Sanusi menerusi laman rasmi TikTok miliknya dengan memuat naik video. Antara petikan video berkenaan, menasihati agar Sanusi menghentikan tindakannya yang gemar menyanyi secara live di TikTok kerana disifatkan kurang sesuai sebagai pemimpin Parti Islam selain statusnya sebagai Menteri Besar Kedah. Menteri Sumber Asli dan Kelestarian Alam telah menyerahkan surat tuntutan kepada Ahli Jawatan Kuasa Penerangan Parti Pribumi Bersatu Malaysia, Badrul Hisham Shaharin atau lebih dikenali sebagai Cikgu Bad. Nik Nazmi Nik Ahmad dalam surat itu menuntut permohonan maaf secara terbuka berhubung dakwaan kes rasuah rancangan Tebatan Banjir bernilai lebih 16 bilion ringgit yang didedahkan oleh Badrul Hisham. Katanya tuduhan palsu itu terlalu berat dan memerlukan tindakan undang-undang tegas untuk menjaga nama baik dan kewibawaan dirinya, kementerian dan kerajaan persekutuan. Nik Nazmi yang juga naib Presiden PKR itu juga turut mengalu-alukan siasatan oleh pihak polis untuk bertindak ke atas dakwaan yang dibuat oleh Badrul Hisham. Pada 20 Disember lalu, Badrul Hisham menggesa siasatan dijalankan berhubung dakwaan kes rasuah rancangan Tebatan Banjir bernilai lebih 16 bilion ringgit. Menurutnya, difahamkan syarikat guaman di Klang dan Batangkali, Selangor juga terlibat dalam perjanjian projek Tebatan Banjir itu. Sekian untuk edisi tengah hari ini. Ikuti perkembangan semasa isu-isu panas politik Malaysia setiap hari hanya di Netstep News. Jangan lupa untuk follow Facebook Netstep Malaysia dan subscribe YouTube Netstep TV. Netstep Malaysia menjangkau informasi, mengorak inspirasi. Saya Amira Akilah. Assalamualaikum dan salam sejahtera.